Salam sejahtera kepada sesiapa yang menonton video ini. Nama saya Wong Yong Lin daripada Kumpulan 2. Kami akan membincang unsur-unsur ataupun ciri-ciri tamadun serta faktor-faktor kelahiran dan faktor-faktor kemerosotan tamadun dalam sebuah filem yang kami telah dipilih, iaitu Train to Busan. Filem ini adalah sebuah filem dari Korea. Saya percaya anda semua mestilah telah menonton filem ini sekurang-kurangnya satu kali. So, watak utama filem ini adalah bernama Gong Yu. Gong Yu membawa anak perempuannya pergi ke Busan untuk mencari isterinya yang telah bercerai dengan menaik kereta api. Tapi sebelum pintu kereta api itu tutup, seorang zombie dah masuk ke dalam kereta api itu. Lalu hampir semua orang dalam kereta api itu telah menjadi zombie, kecuali Gong Yu, anak perempuannya, dan orang lain. Akhirnya Gong Yu telah terhati digigit oleh seorang zombie dan dah jadi seorang zombie. Tetapi sebelum mengubah jadi zombie, maksud saya, dia memutus untuk menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkan anak perempuannya dan seorang wanita yang mengandung. Ini telah menunjuk Gong Yu adalah seorang yang berkasih sayang, juga baik hati. Di samping daripada nilai murni, filem ini juga terdapat banyak perkara tentang tamadun yang akan dibincang oleh rakan-rakan saya nanti. Terdapat banyak unsur-unsur ketamadunan yang kita dapat pelajari dalam filem ini, terutamanya pelbagai penciptaan sains dan teknologi. Dari permulaan filem, sebuah syarikat bioteknologi terlaku kebocoran bahan kimia. Terdapat beberapa orang pekerja sedang membasmikan kuman kepada kenderaan dari kawasan tersebut. 아 뭐요? 또 돼지들 싹 잡아다 파묻는겨? 아이 그 부재역이 아니고요. 요 앞에 그 바이오 단지에서 뭐가 찔끔 샜다고 이러네. 아 별거 아니에요. 아점 때도 그러더만. 이번에도 그냥 돼지들 싹 다 파묻는다 그러면 나 아주 환장해? 아이고 걱정 붙들어 매고 얼른 들어가서 일 보셔요. 예? 아이 들어가셔요. 예. Bahan-bahan teknologi juga dapat dalam filem ini. Sebagai contoh, watak utama iaitu Syok Woo memberikan konsol permainan kepada anaknya sebagai hadiah. Tetapi anaknya ingin menjumpa ibunya, jadi Syok Woo bawa dia pergi ke Busan jumpa ibunya dengan kereta api. 왜 마음에 안 들어? 이번 어린이날 뭐 다른 거 원하는 거 있으면 말해봐. 부산 엄마한테 가고 싶어요. 네. 아까 얘기했잖아. 아빠 시간 좀 나면 다음에. 아니요. 내일요. 맨날 다음이라고만 하고 또 거짓말이잖아요. 아빠 시간 안 뺏을게요. 혼자 갈 수 있어요. Api. Seterusnya, wujud satu bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri yang menjadi alat komunikasi ilmu. Filem ini adalah sebuah filem
Korea. Walaupun ini adalah sebuah filem seram, tetapi filem ini menunjukkan masyarakat Korea mempunyai bahasa serumpun dan juga sistem tulisan tersendiri. Rakyat Korea berkomunikasi dengan bahasa Korea dan bahasa Korea ialah bahasa rasmi untuk Korea. Dekat skrin, Changhua cuba mengelakkan zombie masuk ke zon selamat dekat kereta api. Mereka menggunakan surat khabar yang mencetak tulisan Korea untuk tanpa cermin. Yang ini menunjukkan mereka mempunyai tulisan dan bahasa sendiri. 야, 이거 어떻게 잠궈? 어? 야, 이 새끼 안 들려? 그거 놔봐요. 뭐? 그 사람들 문 열 줄 모르는 것 같아. 보이니까 달려드나 봐. Selain itu, terdapat sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan yang teratur dan sistematik. Contohnya, Kerajaan Negara Korea memberikan arahan kepada askar untuk membinakan sebuah zon selamat untuk mengelakkan rakyat Korea dari serangan zombie. 본병장님, 터널 맞은편에서 2명이 접근하고 있다. 아이와 성인 여성으로 추정 이상. 다시 만날 나를 기대하고 서로 작별하며 떠나리. 노래하고 있다 이상. 구조하라, 생존자 구조하라, 이상. 생존자 접근 중! Selepas itu, salah satu unsur-unsur ketamadunan adalah jangka hayat kehidupan yang stabil. Sebagai contoh, sebelum kedatangan serangan zombie, Seok-won mempunyai pekerjaan yang stabil, manakala Changhua berhidup harmoni dengan isterinya, Seok-kyung. Ini telah menunjukkan rakyat Korea terdapat kestabilan hidup dan pekerjaan yang kekal dalam filem ini. 상무님, 이 타이밍에 저희가 빠지면 남는 사람들 건 전부 휴지 조각 될 텐데요. 아직 정확히 원인 규명도 안 됐고요. 그리고 역정보 가능성도... 예, 그렇게 하겠습니다. 예? 아닙니다. 아직 미천한 실력인데요. 예, 그럼 필드에서 기다리고 있겠습니다. 예, 들어가십시오. 야 꼬맹이, 네, 저 사람 누구야? 아빠야? 네, 친아빠?
네. 이상하잖아. 아까 뭐 하는 사람인데? 증권사 펀드 매니저요. 아, 펀드 매니저? 네. 개미할게. 다 남들 피 빨아먹고 사는 새끼. 윤상화, 너 애 앞에서 못한 소리가 없어 진짜. Dalam filem ini, akhirnya, unsur-unsur ketamadunan kelima ialah penempatan manusia pada sesuatu tempat yang strategik, seperti pusat bandar. Contohnya, Seoul ialah penduduk dari ibu negara Korea, iaitu Seoul. Seoul adalah duduk dekat tempat strategi yang mempunyai sumber mencukupi kepada rakyat Korea dan juga teknologi yang moden di dunia. Mereka dapat mengembarkan ke mana-mana tempat kerana mempunyai sistem lalu lintas yang sempurna. Rakyatnya juga boleh mendapat keperluan harian dengan secara senang. 여기 사오차 어디예요? 사업차 저쪽으로 가시면 됩니다. 고마워요. 05시 30분에 부산으로 가는 KTX 406 열차가 곧 출발합니다. Di sini, saya akan menerangkan beberapa faktor kelahiran dan filem Cinta Besar. Setelah menonton filem ini, saya menemui beberapa faktor yang menyumbang kepada kelahiran tamadun, termasuk kemajuan teknologi, penghayatan nilai dan tekanan hidup. Yang pertama, faktor yang strategi untuk mencipta tamadun ini telah digunakan dalam filem ini. Republik Korea bersempatan dengan berbagai negara seperti Republik Rakyat China, Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Jepun. Republik Korea merupakan wilayah Asia Tenggara yang dapat melakukan operasi kenderaan besar dan mereka syarikat. Faktor-faktor ini telah menjadikan tentera Korea Selatan lebih kuat. Dalam filem ini, kita dapat melihat sejumlah besar pasukan dalam Republik Korea. Perkara lain adalah Sun An dan Sun Hyung akhirnya dapat sampai ke tempat yang selamat dan dilindungi oleh tentera Korea. Selain itu, faktor penghayatan nilai juga adalah salah satu faktor kelahiran tamadun. Masyarakat yang mempunyai nilai positif seperti kreativiti, ketekunan, kerajinan, kasih sayang, dan lain-lain. Contohnya kasih sayang seorang ayah terhadap anak perempuannya. Untuk mehendak Sun An ke Busan, Sun Won melawan dengan Yong-sun yang dijangkiti. Selepas Sun Won setelah dijangkiti, dia memilih untuk melompat dari kereta api untuk melindungi anak perempuannya dan wanita hamil.
Faktor kelahiran tamadun ketiga adalah tekanan kehidupan. Di bawah tekanan tekanan, orang akan bekerja sama untuk mengelakkan tenaga dan menghilangkan kekangan. Contohnya, Xiongmun, Shenhua, dan budak sekolah menengah ingin sampai di bahagian kereta api yang selamat. Mereka harus membentuk satu pasukan yang saling membantu dengan serangan zombie untuk melalui tempat itu. Akhirnya, mereka juga tiba di petak kereta api yang selamat dan bertemu dengan kekasih mereka. Saya akan membincangkan faktor kemerosotan dari filem Train to Busan. Selepas menonton filem ini, terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada malapetaka dan keruntuhan akhlak. Faktor kemerosotan yang pertama ialah malapetaka yang telah menyebabkan kemerosotan tamadun. Banyak tamadun yang hebat dan berkuasa telah dimusnahkan oleh bencana alam. Tamadun dimusnahkan oleh malapetaka dalam filem ini dan terdapat kehilangan harta benda yang meluas. Sebagai contoh dalam filem Train to Busan, Rusia dijangkiti oleh virus zombie akibat tumpahan bahan kimia di sebuah kilang bioteknologi. Berikutan itu, individu yang dijangkiti virus zombie atau satu persatu akibat digigit zombie. Selepas 아 뭐요? 또 돼지들 싹 잡아다 파묻는겨? 아이 그 부재역이 아니고요. 요 앞에 그 바이오 단지에서 뭐가 찔끔 샜다고 이러네. 아 별거 아니에요. 아점 때도 그러더만. 이번에도 그냥 돼지들 싹 다 파묻는다 그러면 나 아주 환장해? 아이고 걱정 붙들어내고 얼른 들어가서 일 보셔요. 예? 아이 들어가셔요. 예. 찌끔새긴 뭐가 찌끔샜단 말이야? 저놈들 하는 말은 믿을 수가 있어야지. 아이고, 에이. 아이고 참.
에이, 재수가 없으려니까 진짜. 에휴. Selepas itu, faktor kemerosotan tamadun yang kedua ialah keruntuhan akhlak. Nilai murni akan diabaikan kerana semua orang dijangkiti virus zombie. Sebagai contoh, motivasi Yongsuk adalah untuk keluar dari orang ramai untuk menyelamatkan diri, yang membawa kepada tindakan mementingkan diri sendiri dan tidak munasabah. Walaupun risiko yang kecil, boleh mendorong bertindak berlebihan dan penyakit mental dalam situasi di mana seseorang itu bersendirian atau dengan orang yang tidak dikenali. Ini kerana keadaan apokaliptik memberi inspirasi kepada orang ramai untuk memberi tumpuan kepada diri mereka sendiri, dan dalam kes ini pemisahan mereka daripada orang lain membuat mereka berasa semata-mata bertanggungjawab untuk diri mereka sendiri. Yongsuk menghentikan sekumpulan penumpang termasuk Sok-woo, anak perempuannya Sang-hwa dan isterinya daripada memasuki bahagian kereta api yang dijangkiti oleh zombie. Beliau juga melambung pelajar sekolah dan pegawai kereta api ke zombie, serta kapten kereta api yang cuba menyelamatkan dia untuk melindungi diri. 빨리 좀 빨리. Akhir sekali, saya berharap ilmuwan-ilmuwan dan ciri-ciri tamadun serta faktor-faktor kelahiran dan kemerosotan tamadun yang dibincang oleh rakan-rakan saya tentang filem ini dapat bermanfaat kamu semua. Terima kasih.